Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Abdullah akan mengulas petikan berita harian terbitan 26 Disember 2019 iaitu Don Zong tetap teruskan pendirian mengenai isu tulisan Jawi. Berdasarkan petikan tersebut, Ketua Persatuan Lembaga Cina Sekolah Cina Malaysia atau lebih dikenali sebagai Don Zong tetap meneruskan pendirian mereka untuk mewujudkan persidangan mengenai isu tulisan Jawi dalam sekolah vernakular. Persidangan ini diwujudkan bagi menggantikan Kongres untuk membantah penggunaan tulisan Jawi di sekolah vernakular. Penggantian ini berlaku disebabkan oleh luahan mantan Perdana Menteri yang ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau meluahkan rasa kebimbangan terhadap Kongres ini akan menggugat kepatuhan kaum. Ahli jawatan kuasa Don Zong iaitu Lau Chi Chong menyatakan bahawa persidangan ini dihadiri oleh lebih 100 buah pertubuhan Cina di Malaysia. Tegasnya lagi, persidangan ini diwujudkan bukanlah untuk mengenai isu agama tetapi sebaliknya ialah mengenai isu pendidikan. Berdasarkan kepada petikan tersebut, jelaslah bahawa masyarakat Cina sememangnya anti dengan penggunaan tulisan Jawi terutamanya dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana tulisan Jawi mempunyai bentuk yang sama dengan penggunaan kalimah Al-Quran. Malahan juga, penggunaan tulisan Jawi ini kepada masyarakat Cina adalah sesuatu yang baru. Hal ini demikian kerana penggunaan tulisan Jawi biasanya digunakan dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia berbanding masyarakat Cina. Mereka juga percaya bahawa penggunaan tulisan Jawi ini akan menggugat budaya mereka itu. Baik, saya akan serahkan kepada Nurul Ain Muhammad untuk membentangkan isu topik yang seterusnya. Yang ingin saya bangkitkan atau yang telah saya baca, apa yang saya ingin ulaskan. Okey, tajuk berkenaan isu tulisan Jawi, pihak politik digesa henti burukkan keadaan. Okey, petikan ini diambil dari berita harian yang ditulis oleh Ahmad Suhail. Okey, apa yang saya faham, parti dan pihak politik ni digesa untuk sebenarnya memberi ruang kepada pihak orang lain, pihak-pihak yang berkenaan lah, seperti Badan Bebas, ahli akademik, pejuang budaya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi pengerusi Majlis Dakwah Negara, pengerusi MDN iaitu Datuk Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid, dia berkata perbincangan atau perdebatan tulisan Jawi yang dibuat oleh orang politik ni sebenarnya mengeruhkan lagi atau memburukkan lagi keadaan tersebut. Okey, kerana ianya mengeruhkan hubungan antara kaum, kerana ia didasari sentimen politik kepatian. Apa itu sentimen? Sentimen adalah perasaan yang berlebihan hingga menjangkau akal fikiran. Itu adalah maksud sentimen yang saya faham. Okey, jadinya dikatakan juga tulisan Jawi ni dia sebenarnya menjadi isu panas dalam negara dan ramai pihak berminat dalam perkara ni. Mungkin dikata ramai sebenarnya pihak-pihak luar yang ingin juga turut serta menyelesaikan masalah isu tulisan Jawi ni. Tetapi dikata perbincangan atau perdebatan ni sebenarnya tak membawa apa-apa kebaikan ataupun perubahan kepada negara. Okey, jadinya Mahmud Zuhdi ni dia meminta kumpulan politik untuk memberi ruang kepada MDN lah, kepada MDN untuk mengadakan persidangan meja bulat. Meja bulat untuk merungkailah polemik tulisan Jawi. Okey, apa itu polemik adalah perdebatan ataupun perbincangan. Okey. Persidangan meja bulat itu dihadiri oleh 22 badan kerajaan, iaitu separuh kerajaan, universiti swasta, badan bukan kerajaan, NGO, berkaitan Melayu dan Islam serta individu persorangan dalam kalangan pejuang akademik, budaya dan sosial. Okey, apa matlamat utama persidangan meja bulat ni yang dikatakan oleh pengurusi MDN ni?
Dia mengatakan bahawa hasrat masyarakat apa yang mereka mahu daripada tulisan Jawi, dia nak dengar daripada orang pendapat-pendapat orang lain, pihak-pihak yang lain tentang tulisan Jawi ni. Setelah dibincang beramai-ramai, mereka setuju masalah tulisan Jawi ni sebenarnya adalah masalah orang Melayu. Masalah tulisan Jawi adalah masalah orang Melayu yang tidak, ataupun orang cakap apa tu? Orang cakap tulisan Jawi kan sebenarnya diwarisi turun-temurun daripada orang Melayu kan. Jadi orang Melayu ni dia perlu menjagalah warisan tu supaya tak terabai macam tu. Jadi masalah siapa tulisan Jawi ni, masalah orang Melayu sendiri, bukan kaum-kaum lain. Yang bukan Cina, India, bukan diorang, bukan apa cakap, bukan masalah diorang, masalah kita. Jadi kita orang Melayu kena selesaikan sendiri. Jadinya kesimpulan yang dapat saya buat adalah tulisan Jawi ni yang berlandaskan huruf-huruf dalam Al-Quran lebih berfokus kepada keseragaman dalam sebutannya. Ia haruslah disanjung dan dipandang tinggi oleh semua orang, lebih-lebih lagi orang Melayu. Janganlah kita mengabaikan tulisan Jawi ni. Kerana ianya tidak asing bagi mereka dalam usaha untuk memartabatkan dan mengembalikan zaman kegemilangan tulisan Jawi ini tanpa mengenepikan tulisan Jawi. Biarlah tulisan ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah antara satu sama lain. Beberapa hari ini gempa mengenai isu tulisan Jawi. Saya telah menemui satu artikel yang bahawa dia mengatakan selepas bantah isu tulisan Jawi, Donzong bela utusan pula. Daripada apa yang tertulis daripada artikel ini, Kuala Lumpur. Selepas kecoh dengan bantahan pembelajaran Jawi dan Hot di Malaysia, Pertubuhan Pendesak Cina Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Donzong hari ini bersuara pula mengenai kemelut yang melanda syarikat penerbitan akhbar Melayu tertua negara ini, Utusan Melayu. Daripada artikel ini apa yang saya dapat adalah sebelum ini Donzong amat membantah tulisan Jawi, tapi mengapa sekarang dia membela pula utusan? Seperti mana kita tahu, utusan ini adalah surat khabar yang sangat lama di Malaysia ini, sekarang Melayu, yang mana banyak mengeluarkan isu-isu politik, isu-isu agama, dan sekarang tiba-tiba dia datang untuk membela pula sini yang bahawa Donzong ingin menarik balik perhatian orang Melayu dan menarik balik sokongan orang Melayu untuk kepentingan dan kesenangan mereka. Jelas di sini kita bangsa Melayu, kita kena pertahankan balik Jawi ini sebab ini adalah warisan nenek moyang yang tinggalkan untuk kita pertahankan dan untuk kita ajar balik anak-anak kita tulisan ini. Dan saya ingin menjelaskan bahawa adakah kalau saya tulis tulisan Cina, adakah saya akan agama Buddha? Adakah kalau saya tulis tulisan India, adakah saya akan agama Hindu? Dan bagi kenyataan mereka yang bahawa tulisan Jawi ini adalah Islam, itu sangat tidak benar dan sangat-sangat saya bantah dan bangkang lah. Bagi kita orang Melayu, kita lah sokong dan kita haruslah pertahankan sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang topi dari sumber Astro Awani, iaitu tulisan had. Apa masalahnya? Apa yang saya fahami tentang artikel ini adalah tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan tulisan had dalam Sukatan Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Pengenalan tulisan Jawi ini, KPM telah semak semula dalam kurikulum standard sekolah rendah bagi subjek Bahasa Melayu tahun 4
sejak 2014 lagi. Okey, terdapat 6 muka surat aktiviti seni bahasa yang berkaitan dengan tulisan had yang dimuat di dalam buku teks bahasa Melayu. Ia merangkumi 24 bab dan setebal 164 muka surat. KPM menegaskan bahawa ia bukan satu pembelajaran komprehensif untuk menguasai jawi dan tiada pentaksiran dalam menjalankan tulisan had ini. Okey, untuk pengenalan tulisan jawi ini dan juga tulisan had, ia khas untuk murid tahap 2 iaitu tahun 4 yang akan bermula pada tahun 2020. Seterusnya untuk tahun 5 dan 6 akan dimula menggunakan tulisan had dan jawi pada tahun 2021. Jadi untuk murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 tidak perlu memperkenalkan tulisan had lagi. Terdapat beberapa pertubuhan pendidikan Cina dan juga pendidikan Tamil membantah pelaksanaan tulisan ini kerana ia merasakan ia tidak bertepatan dengan keperluan sebenar pembelajaran bahasa Melayu ini. Dan juga mereka mendakwa bahawa ia tidak membantu meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu. Seterusnya, mereka memberitahu bahawa ia menambahkan beban kerja bagi murid dan kebimbangan pengenalan tulisan jawi ini sebagai langkah Islamisasi. Itu pendapat daripada pendidikan Cina dan juga pendidikan Tamil. Okey, untuk tulisan had ini, ia pengisian tambahan untuk mata pelajaran bahasa Melayu sahaja. Okey, KPM memperkenalkan pengekodan kepada murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, untuk sekolah rendah, macam saya cakap tadi, untuk murid tahap 2 saja iaitu tahun 4, 5 dan 6. Bagi untuk sekolah menengah, hanya libatkan tingkatan 1, 2 dan 3 saja untuk mempelajari tulisan jawi dan had ini. Okey, aspek coding untuk mempelajari tulisan ini melalui mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan juga asas sains komputer. Jadi, mengapa kita perlu teruskan dengan tulisan had dan tulisan jawi ini? Okey, yang pertama, ia bukan satu paksaan untuk seorang individu itu untuk mempelajari tulisan jawi ini. Tapi sesiapa yang ingin mempelajari tulisan jawi dan tulisan had ini, terdapat kelebihannya adalah kita dapat mengenali seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu ini yang kita pernah guna pada zaman dahulu lagi. Tulisan jawi ini telah digunakan di sekolah jenis kebangsaan melalui mata pelajaran bahasa Melayu sejak 2015 lagi. Jadi, ia memang sangat penting sebab kita nak mengajar tulisan jawi ini kepada murid-murid kita, cara penggunaan dia, cara tulisan dia semua. Jadi, ia bukannya masalah besar untuk mempelajari tulisan jawi ini dan juga bukan paksaan juga. Kesimpulannya, kita tak perlu bantah tentang tulisan had dan jawi ini sebab tulisan jawi dan had ni bukan paksaan untuk sekolah jenis kebangsaan. Jika murid itu mahu mengajar ataupun mahu mengenali tulisan jawi dan had itu, teruskan. Kalau tidak mahu mempelajari tulisan had dan jawi itu, tidak ada masalah. Jadi, harap tiada pembantahan antara tulisan jawi dan had. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, kita akan teruskan mendengar penerangan daripada Ashikin.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Ashikin binti Muhammad Adnan melaporkan untuk berita mengenai DAP akan kemukakan pendirian isu tulisan Jawi kepada Kabinet. Pada tahun lepas iaitu 6 Ogos 2019 di Subang, DAP telah mencapai pendirian bersama mengenai hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memperkenalkan seni khaط dan tulisan Jawi dalam sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 mulai tahun depan. Setiausaha organisasi DAP Anthony Lok Siu Fu berkata pendirian berkenaan akan disampaikan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Tanpa mendedahkan butiran lanjut pendirian berkenaan, Lok Siu Fu yang juga Ketua Parlimen DAP berkata isu itu telah dibincang bersama wakil rakyat parti itu dari seluruh negara dalam satu pertemuan di Ibu Pejabat Parti itu semalam. Anthony yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan Pusat Serantau Penyiapan dan Penghantaran CDC Airbus Helicopters di sini hari ini. Mengulas desakan MCA agar DAP menekan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menarik balik rancangan kerajaan itu, berkata parti itu tidak perlu melayan desakan dari mana-mana parti politik, sebaliknya hanya komited pada pandangan rakyat. KPM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada 2 Ogos lepas menegaskan pelaksanaan pengenalan tulisan khaط dalam mata pelajaran BM iaitu Bahasa Melayu tahun 4 pada tahun hadapan akan diteruskan seperti yang dijadualkan. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, menjelaskan pihaknya mengambil maklum pelbagai respon terhadap isu itu, namun rancangan pengenalannya telah dilaksanakan melalui semakan semula kurikulum sejak 2014. Dengan adanya seni khaط dan tulisan Jawi dalam sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 mulai tahun hadapan, kerajaan akan dapat memperkasakan semula tulisan Jawi serta memastikan murid-murid atau pelajar tidak ketinggalan dalam seni penulisan khaط. Sekian daripada saya.